Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-146. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-106 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Dan segolongan yang lain dari orang yang tidak turut berperang ditempuhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah, sama ada dia mengazabkan mereka ataupun ia menerima taubat mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah imma pada ayat ke-106 surah At-Taubah mengandungi makna keraguan. Iaitu keraguan ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi keraguan manusia. Ini mengisyaratkan bahawa hendaklah seseorang tidak merasa ragu akan pengampunan ilahi, tetapi hendaklah mengambil berat mengenai dosa-dosa yang dilakukan. Apalagi dosa-dosa yang besar, kerana walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pengampunannya bagi hamba yang tulus ikhlas bertaubat, tetapi tiada siapa yang dapat menjamin tentang ketulusan itu, sedangkan sikap mementingkan diri sendiri dan riak begitu halus menyelinap ke dalam jiwa manusia, sehingga mereka seperti semut hitam yang berjalan di waktu malam yang gelap gelita di atas batu yang licin. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa para ulama bersepakat tentang taubat orang kafir yang ikhlas serta menyesali kekufurannya itu diterima. Nas agama baik ayat maupun hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menyatakan perihal ini sehingga tidak terkira banyaknya. Tetapi mereka berbeza pandangan tentang taubat seseorang mukmin daripada dosa-dosa mereka. Jumhur ulama berpendapat bahawa taubat orang mukmin yang ikhlas pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka meletakkan syarat penerimaan taubat tersebut, iaitu taubat itu ditujukan kepada golongan yang bertaubat dengan ikhlas. Oleh itu, tiada siapa yang boleh mengesahkan bahawa taubat seseorang itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-106 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa terdapat beberapa orang yang tidak turut serta berperang di medan Tabuk itu ditangguhkan dahulu keputusan ke atas mereka sehingga terdapat bukti yang nyata sama ada mereka bersalah atau diberi keampunan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa mereka itu ialah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka tidak segera bertaubat dan memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka
merupakan orang yang baik yang telah turut serta dalam peperangan Badar dahulu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin supaya mengambil tindakan berbentuk pemboikotan atau pemulawan terhadap mereka bertiga, iaitu mereka tidak ditegur sapa dan tidak boleh diberi salam. Dengan demikian, mereka hidup dalam keadaan terpinga-pinga dan tersisih dalam keadaan penuh gelisah dan serba salah. Nasib mereka tertangguh sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menerima perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan ke atas mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-106 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menerangkan golongan mukmin yang melengahkan atau tidak segera bertaubat sehingga Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ketentuan penerimaan taubat bagi mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-106 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa ayat ini memberi peringatan kepada orang beriman supaya tidak menghabiskan masa memperkatakan orang lain seperti mengapa orang itu tidak tegas pendirian, kenapa dia tidak segera bertaubat, kenapa dia keluarkan zakat sedikit dan lain-lain pertanyaan lagi. Sekiranya kita terlalu banyak membincangkan tentang orang lain, amalan kita sendiri akan terbengkalai. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui isi hati manusia dan pengetahuan kita sangat kurang tentang itu. Kadang-kadang orang yang pada mulanya disangka keras sukar diberi peringatan. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sahaja dia bertemu dengan satu sebab yang akan membawa perubahan kepada dirinya. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-106 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa penundaan bukanlah bererti dilupakan. Penundaan adalah untuk memberi dua kesempatan sama ada bertaubat atau mendapat seksaan. Kadang-kadang hukuman diperlukan agar menjadi pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-106 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-106 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa sikap beberapa orang beriman yang tidak memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke medan Tabuk, bahkan tidak menyatakan sebarang alasan keuzuran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin supaya memulaukan mereka, iaitu mereka tidak ditegur sapa dan diasingkan dalam kehidupan sosial sehingga turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan penerimaan taubat mereka. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-106 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita bahawa pemulauan yang dihadapi oleh orang beriman itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik hamba-hambanya bahawa urusan jihad dan infak di jalannya bukanlah perkara biasa. Sekiranya tidak menyahut seruan jihad apabila diwajibkan, ianya akan mendatangkan kesan. 3 orang sahabat iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah ditangguhkan dari diterima taubat kerana mereka tidak ikut berperang dalam perang Tabuk kerana cenderung kepada kehidupan yang tenang, santai dan bermalas-malasan di bawah naungan pohon-pohon kurma yang berbuah. Justru ayat ini menjadi peringatan bahawa setiap orang yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan umum serta ketaatan kepada Allah dan Rasulnya patut mendapat pelajaran. Hal tersebut apabila dibaca atau didengar berulang kali oleh orang mukmin, nescaya akan menimbulkan ketakutan dalam hati mereka untuk berbuat seperti itu. Oleh itu,
Peristiwa ini merupakan sebagai pendidikan dan pelajaran yang baik bagi umat Islam seluruhnya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, Dr. Mustafa As-Sibai melalui kitabnya Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajaran dan pedoman, menyatakan mengenai perang Tabuk, iaitu kisah 3 orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan, tidak mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah, padahal mereka adalah orang mukmin yang jujur. Kisah ini mengandungi pengajaran yang banyak. Selepas beberapa ketika, iman dalam jiwa mereka tersedar. Lantas mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar kerana tidak turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin. Namun begitu, keinsafan ini tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. Hukuman mereka cukup keras dan membuatkan mereka serik. Seluruh masyarakat memboikot mereka. Orang ramai hinggakan isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka. Setelah terbukti kejujuran taubat, penyesalan, kesedihan dan duka cita mereka, Allah mengurniakan keampunan kepada mereka. Apabila mereka diberitahu tentang khabar gembira tersebut, mereka sangat gembira tidak terhingga. Sesetengah mereka mengeluarkan sedekah harta dan pakaian mereka sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keredaan dan keampunannya. Pengajaran sebegini menghalang mukmin yang jujur keimanannya daripada culas dalam kerja-kerja yang wajib. Dia tidak akan rela berehat sedangkan orang ramai berpenat lelah. Apatah lagi bersenang-lenang sedangkan orang ramai bersusah payah. Inilah tabiat iman. Kamu sentiasa merasakan bahawa kamu merupakan ahli dalam satu kumpulan atau sebahagian daripada keseluruhan bahagian. Ia juga menyebabkan kamu merasakan apa yang menimpa kumpulan turut menimpa kamu. Begitu juga apa yang berfaedah kepada mereka turut berfaedah kepada kamu. Kesenangan tiada erti jika umat dalam kesusahan dan penderitaan. Rehat tiada lazatnya sekiranya orang lain penat dan letih. Kamu juga merasakan sikap meninggalkan kewajipan merupakan satu tanda kekurangan iman dan kecacatan agama. Ia juga merupakan dosa yang perlu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-106 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar akan tanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam. Sekiranya datang perintah dari pemimpin untuk keluar berjihad atau dalam situasi hari ini, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bersegera menjalankan amanah dan mematuhi arahan pemimpin selagi tidak bercanggah dengan wahyu ilahi. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa pengabaian atau kelalaian dalam menjalankan amanah memberi kesan kepada diri, masyarakat dan negara. Seseorang pemimpin itu berhak menetapkan denda atau hukuman yang setimpal apabila orang yang dipimpinnya itu tidak menjalankan amanah yang sepatutnya. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.